Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam pertemuan kita membincangkan berkaitan ilmu tajwid menggunakan risalah Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Al-Syekh Al-Imam Shadiq Qamhawi rahimallahu ta'ala. InsyaAllah kita telah sampai pada siri yang ke-44. Masih lagi di dalam bab tafkhim dan tarqiq pada hukum ra', yang mana hukum ra' kita telah berada pada ra' sakinah, yakni ra' yang sukun. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Wa amma ar-ra'u as-sakinatu, dan bagi huruf ra' yang sukun, faqad takunu fil awwal ay ba'da hamzatil wasli ay aw fil wasti aw fit taraf. Okey, dia kata ra' sakinah terkadang boleh berada pada bahagian pertama, ataupun kita kata di dalam perkataan ra' yang sukun boleh berada pada kedudukan yang pertama, ai ba'da hamzatil wasli, yang mana ra' sukun tersebut berada selepas daripada hamzah wasal. Okey, hamzah wasal tu kalau dalam Quran, kalau kita tengok yang ada kepala sad tu, alif ada kepala sad. Okey, alif tu ataupun kita kata hamzah wasal tu, dia kalau kita mulakan perkataan daripada hamzah wasal, maka hamzah wasal tu akan hidup seperti hamzah qat'i, yakni hamzah yang menerima baris. Tetapi jika hamzah wasal itu disambungkan dengan perkataan yang lain sebelum daripadanya, maka hamzah wasal itu akan mati, tidak akan disebut. Okey, jadi dekat sini disebutkan bahawa ra' yang sukun yang berada pada kedudukan pertama. Sebab apa dia kata kedudukan pertama? Sebab hamzah wasal dikira sebagai huruf yang tidak berbaris. Huruf yang tidak berbaris pada keadaan yang tertentu saja. Okey, lepas tu dia kata kalau ra' tu berada pada tempat yang pertama dalam perkataan, maka ia akan berada selepas daripada hamzah wasal. Begitu juga ra' ini boleh berada pada pertengahan ataupun berada di hujung. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Fa in kanat fil awwal fahiya mufakhamatun mutlaqa, dan jika huruf ra' yang sukun ini berada pada kedudukan yang pertama, yakni pada kedudukan yang pertama yang berada selepas daripada hamzah wasal, fahiya mufakhamatun, maka hukum ra' sakinah itu dibaca dengan tebal, mutlaqa, secara mutlak. Secara mutlak ni maksudnya tidak ada wajah lain, maksudnya hanya dibaca dengan ra' tebal sahaja. Sawa'un waqa'at ba'da fathin,
sama ada ia berada, sama ada ra yang sukun itu berada selepas daripada fathah. Okey, apa maksud berada selepas fathah? Maksudnya sebelum daripada hamzah wasal tu adanya huruf yang berbaris fathah. Contoh seperti mana yang disebutkan oleh musannif, warzuqna, warzuqna, warzuqna. Okey, waw tu beri fathah. Tu dia nak sebut yang tu lah. Okey, jadi warzuqna, dia tak akan baca warzuqna. Apa nah? Warzuqna. Okey, au ba'da dhammin, ataupun okey, ataupun selepas daripada ra yang sukun itu huruf yang berbaris dhammah. Nahwu urqub, urqub, dibaca dengan tebal juga. Au ba'da kasrin, ataupun selepasnya, betul lah, ataupun selepasnya huruf yang berbaris kasrah. Okey, ba'da kasrin, ataupun okey, ba'da kasrin ni maksudnya huruf yang berbaris kasrah, yang mana huruf tersebut berada sebelum daripada ra yang sukun. Yakni kalau dekat sini, contoh sini dia ada dua dia bagi. Yang pertama amir tabu dengan alladhi tada. Okey, jadi huruf yang pertama tu mim yang kasrah. Huruf yang kedua, contoh yang kedua ialah huruf zal yang kasrah, yang mana selepas pada zal tu ada huruf ya. Okey, jadi semua keadaan ni dibaca dengan tebal. Okey, contoh dekat sini yang ba'da kasrin ni, amir tabu, kita tak baca amir tabu, kita baca amir tabu. Lepas tu alladhi tada, alladhi tada. Okey, jadi kita tertanya-tanya juga. Okey, sebab apa? Yang hakling yang sebelum tu okey, kita la iskal, kita tidak ada persoalan. Tapi yang last ni, tajuk contoh yang last ni, sebab apa jenis yang terakhir ni dibaca juga dengan apa? Dengan apa? Tebal. Sedangkan sebelum daripada huruf ra tu huruf yang berbaris kasrah. Okey, disebutkan oleh para ulama kerana huruf yang berada sebelum daripada ra sukun itu adalah huruf yang tidak asli, iaitu hamzah wasal. Maka disebabkan itulah hukum bagi ra yang sukun pada keadaan yang ketiga ini ia kekal seperti mana jenis-jenis yang terdahulu, iaitu dibaca dengan tebal. Kerana apa? Kerana hamzah wasal tu bukan huruf yang asli. Nampak lah? Jadi dibaca dengan tebal. Amir tabu. Okey. Alladhi tada. Okey, nampak lah? Fallati, qala al-musannif, fallati ba'da al-fathi la taqa'u illa ba'da harfi 'athfin. Wallati ba'da dhammin takunu ba'da hamzati al-wasli. Wallati ba'da kasrin la budda an yakuna al-kasru 'aridan wa hiya mufakhamatun kama taqaddam. Okey. Dan ba'da la taqatu illa ba'da harfi 'athfin. Okey. Yang pertama ni disebut fallati ba'dal fathi, selepas daripada fathah itu la taqa'u illa ba'da harfi 'athfin. Okey, tidak dapat tidak. Okey, semua ni yang ra sukun ni, ra sukun yang mana semua sebelumnya ialah hamzah wasal. Okey, jenis yang pertama ni dia kata
kalau nak mendahului hamzah wasal ni tidak dapat tidak mestilah harfu atfi. Waw tu yang jenis pertama tu, warzuqna tu, waw tu waw harfu atfi. Okey. Kalau yang jenis lain memang tak ada. Jenis kalau yang mendahului hamzah wasal di dalam satu perkataan hanyalah waw harfu ataf. Nampak. Okey, lepas tu dia kata apa? Wallati ba'da dhammin takunu ba'da hamzati al-wasli. Dan dia kata apa? Dan dia kata yang berada selepas daripada hamzah wasal tu ialah baris kasrah. Okey, baris kasrah. Okey. Apa yang dia nak sebut sini? Dia nak cerita kata apa? Dia nak cerita kata hamzah wasal tu kita nak mulakan dia kan. Kita tak tahu nak letak baris apa. Jadi pada contoh urqut, kan ni ada kaedah kan. Urqut tu macam mana kita nak letak baris pada hamzah wasal? Sebab hamzah wasal ni dia tak semua keadaan kita boleh baca dengan berbaris. Okey. Tapi bila kita mulakan hamzah wasal ini sebagai huruf yang pertama, maka kita kena tahu apakah baris yang sesuai untuk dibacanya. Maka caranya ialah melihat pada perkataan yang ketiga, iaitu huruf kaf. Dekat sini huruf kaf ni berbaris dhammah. Jadi hamzah wasal pun didhammahkan. Urqut. Okey, nampak dah? Wallati ba'da kasrin la budda an yakuna al-kasru 'aridan wa hiya mufakhamatun kama taqaddam. Okey. Kalau kita tengok yang jenis yang ketiga ni, tu kan sebenarnya sukun, betul tak? Jadi macam mana dia nak menyambung dengan i'tabu tu? Maka disebutkan oleh para ulama, keadaan ni dipanggil apa? Dipanggil iltiqa'u sakinain. Yang ini pertemuan dua huruf yang sukun. Maka caranya ialah membariskan huruf yang pertama daripada dua huruf yang sukun itu. Maka selalunya dibariskan dengan baris kasrah. Jadi cara baca dia am-i'tabu tu kita baca am-i'tabu. Alladhi, kan, alladhi i'tadha tu tak ada masalah. Okey, alladhi i'tadha tu tak ada masalah. Okey, cuma alladhi i'tadha tu sebab ya tu ya harfu mat. Jadi adakah kita perlu baca? Jadi disebutkan oleh para ulama, bila ya harfu mat bertemu dengan huruf yang sukun, maka ya harfu mat tu dihilangkan harkatnya. Maka kita baca macam mana? Alladhi i'tadha. Kita tak baca alladhi i'tadha. Nampak tak? Kita hilangkan harakat pada ya huruf mat tu. Baik. Wa amma in kanat fil wasti, dan jika ra tersebut, yakni ra yang sukun itu berada pada kedudukan pertengahan, faturaqqaqu in kanat ba'da kasrin asliyin muttasilin biha wa lam yaqa' ba'daha harfu isti'la'in fi kalimatiha. Okey, dia kata jika ra yang sukun itu berada pada kedudukan pertengahan, maka dinipiskan ra tersebut in kana ba'da kasrin, jika ra yang sukun itu berada selepas daripada kasrin asliyin muttasilin biha, yakni huruf yang berbaris dengan baris kasrah yang asli yang bersambung dengannya. Walam yaqa' ba'daha, dan kemudian apa? Selepas daripada huruf ra yang sukun itu tiada huruf isti'la, maka ra itu akan dibaca dengan nipis. Contoh dekat sini dia bagi apa? Fir'aun. Fir'aun. Okey. Fir'aun. Okey, jadi ra tu macam mana kita ni? Okey, kita nak bayang. Okey, kita ulang balik kaedah yang tadi. Dia kata apa? Okey, ra tu duduk di tengah. Okey, Fir'aun ni ra duduk di tengah dan sukun. Okey, settle. Kemudian dia kata apa? Sebelum daripada ra itu mesti ada perkataan yang sukunnya asli, bukan, kasrahnya asli, iaitu fa. Fa ini berbaris kasrah asli. Lepas tu
selepas daripada ra yang sukun itu tidak ada huruf yang isti'la, maka secara automatik ra itu akan dibaca dengan sukun, dengan ringan, dengan nipis. Fir'aun juga perkataan yang selepas daripada syirzimatun, dan juga selepas daripada dia miryatin. Miryatin, jadi semua dibaca dengan nipis. Fir'aun, syirzimatun, miryatin. Okey. Fa in sakanat ba'da kasrin 'aridin muttasilin aw munfasilin fatufakhamu nahwu irji'u wa in irtabatum. Dan jika ra yang sukun, kan, jika ra itu sukun ba'da kasrin, selepas daripadanya selepas daripada sukun yang 'arid. Sukun yang 'arid ni maksudnya sukun yang tak asli lah. Sukun yang tak asli. Sukun tak asli maksudnya sukun itu hanya dibaca jika ia menjadi permulaan perkataan. Itu maksud dia. Kalau huruf tersebut tidak menjadi permulaan perkataan, maka dia tak hidup mah. Okey, jadi orang panggil dia kasrun 'aridun. Muttasilun au munfasilun, sama ada bersambung ataupun berpisah. Fatufakhamu, maka dalam keadaan yang macam ni ra tersebut dibaca dengan tebal. Seperti hak yang contoh tadi, amir tabu alladhi tadha, macam tadi. Ni sama juga. Irji'u. Nampak tak? Sebelum dia ra tu ada hamzah wasal. Okey, hamzah wasal ni dia tidak ada baris yang asli. Tidak ada baris asli. Jadi baris dia hanya hidup jika kita memulakan perkataan tersebut. Yakni hamzah wasal tu menjadi permulaan bacaan, maka barulah ada baris padanya. Okey, bila ada baris, macam mana kita nak baca? Tengok huruf yang ketiga, huruf jim. Huruf jim berbaris kasrah, maka hamzah wasal tu akan dibaca dengan baris kasrah. Irji'u, kita tak baca irji'u, salah. Irji'u. Irji'u. Okey, dan juga contoh yang lain, wa inirtabatum. Okey. Aw waqa'a ba'dahu, qala al-musannif, aw waqa'a ba'daha harfu isti'la'in fi kalimatin ukhra faturaqqaqu nahwu wa la tusa'ir khaddaka fasbir sabran jamila. Ataupun huruf isti'la' yang berada selepas daripada ra yang sukun itu di dalam perkataan yang lain, maksudnya perkataan yang berpisah. Faturaqqaqu, maka ra tersebut akan dibaca dengan nipis. Nahwu wala tusa'ir khaddaka. Okey, kalau kita tengok pada contoh ni, wala tusa'ir satu perkataan, khaddaka satu perkataan lain. Okey, kita tengok huruf kha yang ada pada perkataan tersebut. Okey, wala tusa'ir, okey, satu perkataan. Okey, lepas tu kha tu huruf apa tu? Huruf isti'la. Okey, khaddaka. Okey, huruf kha tu dia merupakan sebahagian perkataan tusa'ir ataupun dia dah berpisah jadi satu perkataan baru. Jawapan dia, huruf kha itu telah menjadi satu perkataan yang baru pada perkataan khaddaka. Jadi secara automatik kha yang berada pada perkataan khaddaka itu berpisah daripada ra yang berada pada kalimah tusa'ir. Jadi secara automatik ra dibaca dengan nipis. Wala tusa'ir khaddaka. Okey, begitu juga contoh yang selepasnya, fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila, walaupun selepas daripada ra itu
ada huruf isti'la, tapi huruf isti'la itu tidak berada dalam satu perkataan, tetapi berpisah, kerana huruf isti'la yang berada selepas daripada huruf ra yang sukun itu merupakan perkataan lain, iaitu sabara. Nampak? Fasbir sabran jamila. Dia berpisah lah. Maka disebabkan itu tak cukup syarat, maka ra itu dibaca dengan nipis. Wa in kana harfu isti'la'i al-waqi'u ba'daha fi kalimatiha ataupun fi kilmatiha maksuran jazat tafkhimu wat tarqiq. Dan jika huruf isti'la yang berada selepas daripada ra yang sukun fi kalimatiha pada kalimahnya, sama ada kalimah tersebut maksuran jazat tafkhimu wat tarqiq, maka haruslah apa? Haruslah ra yang sukun itu dibaca dengan tafkhim ataupun tarqiq. Wa dzalika fi kalimatin, seperti contoh pada kalimah firq, firqin. Firqin ni contoh dia ketika keadaan apa? Ketika dia sukun lah. Fi syu'ara min qawlihi kullu firqin. Okey, kalau kita sambung kullu firqin kat-tawdil azim, okey, tak ada masalah, dia akan baca dengan sukun. Okey, isu dia ketika mana disukun. Okey, kullu fir kan, dia boleh baca dua, kullu firq ataupun kullu firq. Nampak nah? Faqat. Okey. Okey, faman nadhara ila wujudi harfil isti'la fakhim. Bang siapa yang berpegang dengan bang siapa yang menyangka bahawa wujudnya huruf isti'la, adanya huruf isti'la pada perkataan tersebut, yakni perkataan firqin, fakhim, maka mereka bukan fakhim, fakhama. Okey, maka mereka akan menebalkannya, yakni ada yang membaca dengan tebal, firq. Okey, wa man nadhara ila kaunihi maksuran wal kasru qad ad'afa tafkhimahu raqaqa ar-ra'a. Dan barang siapa yang berpendapat, yang memandang bahawa hal keadaan ra yang sukun itu maksuran, yakni sebelum daripadanya bukan, yang mana huruf isti'la itu sukun, wal kasru qad at'afa, yang mana kasrah itu, yakni kasrah pada huruf qaf telah melemahkan tafkhim yang ada pada huruf qaf itu, raqaqa ar-ra, maka mereka menipiskan ra. Jadi ada dua pendapat dekat sini. Yang pertama, ada yang baca dengan tebal, firq, ada yang baca dengan nipis, firq. Okey, wa dzalika qaulu Ibnul Jazari, berdasarkan pendapat Ibnul Jazari. Wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Okey, dan khilaf pada perkataan firqin kerana kasrah yang terdapat pada huruf qaf. Okey, kita bincang sikit. Okey, kenapa berlaku khilaf pada sebutan firq? Okey, yang pertama, yang berpendapat bahawa pada perkataan firq dibaca dengan tebal. Sebab apa dia kata? Kerana baginya selepas daripada huruf ra yang sukun itu terdapat huruf isti'la, iaitu huruf qaf. Okey, huruf qaf. Maka cukuplah wujudnya huruf qaf selepas daripada ra yang sukun itu untuk perkataan itu dibaca dengan tebal, iaitu firq. Okey, settle. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa okey,
Ra ni sukun. Okey. Dan sebelumnya baris kasrah. Jadi okey, tak apa. Kemudian selepas pada tu ada huruf qaf. Okey. Kita boleh terima kata ra ini dibaca dengan tebal. Ra ni dibaca dengan tebal. Tapi apa masalah dia? Masalah dia dekat sini kita kena tahu bahawa huruf qaf ni dia jenis apa? Okey, huruf qaf ialah huruf isti'la. Tapi huruf qaf bukanlah huruf isti'la yang paling kuat. Yang mana huruf qaf ini ada keadaan tertentu yang mana ketebalannya akan berkurang. Bilakah huruf qaf ini ketebalannya akan berkurang? Ketika mana huruf qaf ini berbaris kasrah. Maka disebabkan itulah golongan yang kedua menjadikan ra tersebut dibaca dengan nipis. Sebab apa? Kerana qaf tersebut berbaris kasrah. Maka alasan itulah digunakan untuk memegang pendapat yang kedua, iaitu ra dibaca dengan nipis, iaitu golongan yang kedua dibaca firq. Sebab apa? Sebab bagi dia bila qaf berbaris kasrah, maka kekuatan ketebalan qaf itu tidak ada lagi. Maka disebabkan itulah ra itu dibaca dengan nipis. Puan fa in sakan qala al-musannif fa in sakanat fil akhir. Betul tak? Fa in sakanat fil akhir wa waqa'a bainaha wa bainal kasri sakinun ghairu sakinun ghairu harfi al-isti'la wa waqafta 'alayha nahwu adh-dhikr aw waqa'a qablaha ya'un sakinah nahwa qadir wal masir faturaqqaqu. Okey. Dan jika ra tersebut jika ra tersebut sukun pada akhir, wa waqa'a bainaha, dan terdapat di antara ra tersebut wa bainal kasri sakinun ghairu harfi al-isti'la wa waqafat 'alayha nahwu adh-dhikr. Okey, maksud di sini maksud di sini dia kata apa? Contoh pada perkataan adh-dhikr. Okey, isu dia dekat sini ialah apabila ra itu kita sukun. Okey, yang mana sebelum huruf ra itu ada huruf kaf, yang mana huruf kaf tu sukun, dan sebelum huruf kaf adanya huruf yang berbaris kasrah. Okey, disebutkan oleh para ulama, maka hal keadaan yang sedemikian akan dibaca dengan nipis. Adh-dhikr, adh-dhikr, adh-dhikr. Ra tu kena bunyi enggak sikit, kena bunyi enggak sikit. Okey, walaupun asalnya perkataan ni adh-dhikru, okey, tu tak ada masalah, tapi bila dia sukun, maka ra ni secara automatik dia akan jadi sukun arid, iaitu sukun yang datang kerana berhenti bacaannya. Maka bila dia berhenti bacaannya, maka ra itu dia memerlukan satu keputusan, nak jadi nipis ke nak jadi tebal. Jadi macam mana kita nak tahu ra itu nak jadi nipis atau tebal? Tengok huruf yang sebelumnya. Okey, tengok pada huruf kaf sukun, tengok sebelum daripada huruf kaf berbaris kasrah, maka secara automatik adh-dhikr dibaca dengan nipis. Aw waqa'a qablaha ya'un sakinah, ataupun yang berada sebelum daripadanya ya sakinah. Seperti qadir wal masir faturaqqaqu. Sama juga ni. Okey, yang ni pun sama. Asalnya qadirun, kan? Qadirun. Okey, tapi bila sukun, ra ni secara automatik dia akan jadi sukun arid, ataupun kita kata sukun yang mendatang kerana waqaf. Maka bila ra itu sukun yang arid, maka ia memerlukan ra itu memerlukan
keputusan nak dibaca nipis ke nak baca tebal. Okey, cara dia tengok sebelum daripadanya. Okey, sebelum daripada ra itu adanya huruf yang sukun, iaitu huruf mat. Sebelum daripada huruf mat itu adanya huruf yang berbaris kasrah, maka secara automatik perkataan tersebut akan dibaca dengan nipis. Seperti contoh yang diberikan, qadir, qadir, dia tak baca qadir, qadir. Kan? Masir, masir, tak baca, kita tak akan baca masir, 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 kita baca dengan masir. Sebab apa? Kerana sebelum daripada huruf ra itu adanya huruf ya, dan sebelum daripada huruf ya itu adanya huruf yang berbaris kasrah, maka secara automatik huruf ra dibaca dengan nipis. Okey. Jadi dua keadaan ni. Tadi firq. Firq. Okey, itu ada khilaf. Kemudian selepas daripada tu huruf cerita berkenaan ra yang sukun, yang arid. Maksud arid ni asalnya ra tersebut berbaris, kemudian menjadi sukun kerana waqaf. Maka bila dia jadi waqaf, maka dia jadi satu keadaan yang lain yang memerlukan keputusan. Keputusannya nak jadi tebal ke nak jadi nipis, maka kena tengok huruf sebelumnya. Iaitu kalau sebelumnya sukun dan huruf yang kedua sebelumnya berbaris kasrah, maka secara automatik dibaca dengan nipis. Okey, baik. Amma idza kana as-sakinu al-fasilu bainaha wa bainal kasri sadan aw ta'an jaaza fil waqti al-tarqiqu wa tafkhimu. Faman nadhara ila kaunihi harf isti'la wa huwa hajizun hasinun fakhim, wa man lam yu'taddu bihi raqqaq. Raqqaq. Okey, ni contoh apa lah? Okey, dia tak ada contoh, tapi saya masih ingat lagi. Dia ada contoh ni. Okey, dia kata sini, jika ra tersebut sukun, yang mana sebelum daripadanya ialah huruf yang berbaris kasrah, selepas daripadanya ialah huruf sad ataupun huruf ta, jaza fil waqti at-tarqiq wa tafkhim, maka haruslah dibaca ketika itu tarqiq ataupun tafkhim. Faman nadhara ila kaunihi harf isti'la wa huwa hajizun hasin fakhim, dan jika golongan yang mengatakan bahawa selepas daripada huruf ra tersebut adanya huruf yang seperti sedemikian, yang ni huruf-huruf isti'la yang itbaq ni, yang kuat ni, maka akan dibaca dengan tebal. Wa man lam yu'taddu bihi raqqaq, dan bang siapa yang tak kisah, tak ambil kisah pun ada ke tak ada ke huruf isti'la ini, maka ia kekal membaca dengan nipis. Okey, contoh macam perkataan apa? Mirsada, mirsada. Okey, sebenarnya saya secara peribadi berpegang bahawa perkataan ini dibaca dengan tebal. Okey, mirsada. Okey, sebelum daripada ra yang sukun tu berbaris kasrah, dan selepas daripada ra tersebut huruf sad. Kan? Huruf sad ni tergolong pada huruf itbaq yang kuat, maka perkataan tersebut dibaca dengan ra tersebut dibaca dengan ra yang tebal. Mirsada, tak baca dengan mirsada. Apa nah? Okey, betul. Okey. Wal mukhtar. Sepatutnya musannif kena datangkan yang contoh ni. Ini dia datang. Okey, nampak Wal mukhtar, dan
pendapat yang terpilih. Maksud pendapat yang terpilih di sisi musannif, yakni Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi. At-tafkhim fi ra Misra, Misr. Jadi Misr maksudnya ketika sukun lah, ketika sukun. Okey. Jadi musannif kata baca tebal. Misr. Okey. Dia tak baca Misr. Okey. Wat tarqi fi ra al-qitr. Musannif baca al-qitr. Jadi benda ni khilaf lah. Khilaf, jadi boleh pilih nak baca tebal kan, baca nipis. Wa kadza tarqiqu, dan juga dibaca secara tarqiq pada perkataan-perkataan yang berikut, iaitu yasr, yasr, yasr fi suratil fajr, pada surah fajr. Wa asr haitsu waqa, di semua tempat di dalam Al-Quran. Perkataan asr pada semua tempat yang ada di dalam Al-Quran. Wa nuzur fil qamar, perkataan nuzur di dalam surah Al-Qamar. Nadharan lil wusuli wa amalan bil asli, mengikut keadaannya, yakni bersambungnya, bersambung perkataan itulah nuzur wa amalan bil asli, maka diamalkanlah dengan hukum yang asal. Hukum yang asal dibaca dengan apa? Dengan nipis. Nipis sebab apa? Sebab asalnya ra tu nuzurin, maka ketika disukun pun dibaca dengan apa? Dibaca dengan nipis juga, seperti mana ketika dia bersambung. Jadi ini pilihan Syekh Shadiq Qamhawi. Tapi bacaan yang kita pegang, maksudnya majoriti pegang, ialah nuzurin. Kalau disambung dibaca dengan apa? Dengan nipis lah, ra tu. Tapi ketika disukun dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebelum daripada ra itu kan, ra ni dikira apa ni? Ra sakin arid, ra yang mendatang sukunnya kerana berhenti. Kita berhenti dekat nuzur, maka sebelum daripada ra tersebut adanya huruf yang dhammah. Huruf dhammah menyebabkan ra yang sukun itu dibaca dengan tebal. Nuzur. Nuzur. Nampak nah? Okey, jadi tak ada masalah benda-benda khilaf ni lah. Boleh pilih. Cumanya kalau tempat tu memang bila khilaf, tidak ada khilaf pada bacaan, contoh dia tebal saja, kita baca nipis, tu bermasalah. Tu orang panggil lahan khafi, salah. Contoh macam akbar, kita baca akbar, tak boleh. Yang tu tak ada khilaf. Mana-mana ulama pun maksudnya semua baca dengan tebal. Contoh orang azan Allahu akbar, Allahu akbar, tu salah. Walaupun dia tak berdosa, tapi kalau ayat Quran tak boleh. Ayat Quran dia mencacatkan bacaan. Okey. Wa qad asyara ila dhalika ba'dhum biqaulih. Disebutkan di sini, matan ni dikarang oleh Syekh Mutawalli, tapi saya tak ingat di mana karangannya yang mana. Wa ikhtira ayyuqafu mithlul wasli fi ra'in misra al-qitra ya dhal fadli. Okey, dan dipilih apa ni? Ra yang sukun. Ra yang sukun, maksudnya ra tu asalnya berbaris tetapi menjadi sukun arid. Sebab apa? Waqaf. Okey, dipilih apa ni? Bacaan secara apa ni? Secara nipis. Dia kata mithlu al-wasli, seperti mana wasal. Seperti mana wasal, maksudnya ketika mana dia berbaris, ra itu memang berbaris kasrah,
buat berbaris kasrah. Kemudian dia berhenti. Jadi Syekh Mutawalli ni dia kata apa? Dia kata sama saja ketika wasal ke waqaf ke, ra itu dibaca dengan nipis. Fi ra'i pada perkataan tapi di sini Misra. Kalau ikutnya ra sini Misra. Misra dia tak ada Misri. Sebab apa? Misra ni mamnu' min as-sarfi. Mamnu' min as-sarfi apa isim alam. Puan okey, jadi ra dekat sini dia akan baca, dia tidak ada baris kasrah. Okey. Kalau perkataan yang selepas dia al-qitri, ainal qitri. Okey, itu betul. Yang tu betul. Nampak okey, ketika mana baca dengan wasal ainal qitri, okey, ra tu memang nipis. Kalau kita berhenti dekat situ ainal qitri, yang ni bagi sesiapa ataupun bagi golongan yang berpegang kata apa? Ketika waqaf pun dibaca dengan nipis. Nampak ya dzal fadli, bagi orang-orang yang pandai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Alhamdulillah kita telah selesai bab tafkhim dan taraqi. InsyaAllah kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya, pada perbincangan yang seterusnya. Maka selesailah sesi ataupun kita kata siri yang ke-44. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.